Assalamualaikum, apa khabar Haikal? Untuk subjek sains sosial dalam sekitar, kita masih lagi pada tajuk benda hidup dan benda bukan hidup. Kali ini kita lihat kepada kegunaannya kepada kehidupan harian manusia. Okey, sebelum tu kita imbas sedikit ciri-ciri benda hidup. Okey, yang pertama boleh bernafas. Kemudian kedua, memerlukan makanan dan air. Ketiga, boleh bergerak. Keempat, membesar. Dan kelima, membiak. Okey, ada satu contoh di sini, tumbuhan. Tumbuhan juga merupakan benda hidup. Okey, tumbuhan ni sama je boleh bergerak. Walaupun dia tidak bergerak seperti manusia, berjalan ataupun berlari, tumbuhan ni bergerak ke arah rangsangan. Okay, contohnya, dia akan bergerak ke arah cahaya matahari. Kita tengok gambar di sini. Tumbuhan ni diletakkan di tepi tingkap, dia akan bergerak ataupun melentuk ke arah tingkap kerana adanya cahaya matahari. Okey, sekarang kita lihat kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Sebenarnya, benda hidup dan benda bukan hidup ni mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian manusia. Okey, kita lihat situasi dalam gambar ni. Dalam sebuah rumah ni, satu kawasan yang ada sebuah rumah. Okey, kita lihat di luar rumah terdapatnya pokok pisang. Okey, daripada pokok pisang ni adalah benda hidup. Boleh kita dapatkan daun pisang untuk dijadikan sebagai pembungkus makanan. Contohnya kita boleh bungkus nasi lemak, boleh balut kuih koci. Setengah orang akan membuat alas untuk meletakkan makanan. Okey, kita lihat pula di tanah ni. Di tanah ada cacing. Ia merupakan sumber makanan kepada ayam. Kita boleh lihat di sini ya. Okey, seorang ibu ni pula, dia baru balik daripada pasar ataupun kedai, membeli ikan, ayam, sayuran yang juga merupakan sumber makanan kepada manusia. Okey, sekarang kita lihat pula gambar di sebelah sini. Okey, seorang wanita ni, dia sedang menyapu sampah. Okey, lidi ni. Lidi penyapu adalah benda bukan hidup, tapi asalnya ia diperbuat daripada pokok kelapa. Pokok kelapa ni adalah kategori benda hidup. Kita buang daunnya, kita ambil lidi dan kita jadikan sebagai penyapu. Dan penyapu ni berguna kepada manusia untuk membersihkan persekitaran. Okey. Cikgu harap Haikal faham maksud cikgu kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup ni kepada kehidupan harian manusia. Okey, satu lagi kita tengok rumah ni. Rumah ni kita gunakan untuk berlindung daripada hujan panas dan keselamatan. Papan ni, rumah papan ni, papan adalah benda bukan hidup. Tapi sebelum menjadi papan, kita ambil daripada pokok ataupun balak adalah benda hidup. Bila kita telah proses dijadikan papan, kita jadikan rumah pula untuk berlindung daripada hujan panas dan keselamatan. Okey, cikgu harap Haikal faham maksud cikgu tadi dengan ataupun penerangan cikgu tadi. Okey, untuk mengukuhkan pemahaman Haikal, kita tengok balik semula nota penting untuk tajuk ini. Okey, yang pertama kita tengok benda-benda di persekitaran kita ni terbahagi kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, semestinya terdapat ciri-ciri benda hidup iaitu memerlukan makanan, memerlukan air, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. Okey, contoh benda hidup tadi yang seperti kita lihat tadi, daun pisang. Daun pisang ni
boleh dijadikan sebagai pembungkus makanan. Manakala contoh benda bukan hidup ialah penyapu. Penyapu pula kegunaannya untuk membersihkan persekitaran. Okey, cikgu juga sertakan latihan 3 soalan saja untuk Haikal buat. Okey, contohnya soalan yang pertama ni, kelaskan benda berikut kepada benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi cikgu nak Haikal tengok 4 ni. 4 nama ni, pokok, telefon, kucing, kereta. Jadi Haikal buat 2 pembahagian. Benda hidup ni mesti ada 2 daripada 4 ni. Sama ada pokok, telefon, kucing atau kereta, dan benda bukan hidup. Haikal tetapkan setiap satu kategori tu ada 2 benda ni. Okey, kita tengok soalan kedua. Nyatakan ciri-ciri benda hidup di bawah. Kita tengok pada A. A ni kita tengok apa gajah ni sedang buat. Jadi Haikal akan tulis di ruang ni. Okey, kita tengok ciri-ciri tadi seperti yang cikgu dah sebut tadi, nota ni tadi. Mana satu yang berkaitan dengan gambar ni, gambar A. Okey, kita tengok pada gambar B. Ada petak-petak ni, biji benih daripada hari pertama kepada hari yang ke-10. Jadi mana yang paling sesuai, kita tengok ciri-ciri tadi. Tulis juga sama di ruangan ni. Okey, dan soalan yang ketiga. Nyatakan kegunaan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, seperti yang kita dah tengok tadi contoh ni tadi. Haikal boleh nyatakan kegunaan. Ambil satu contoh benda hidup, apa kegunaan dia. Dan juga satu contoh benda bukan hidup. Kena nyatakan apa kegunaannya kepada manusia. Contoh kita boleh tengok dekat sini. Haikal boleh juga ambil contoh di persekitaran kita lah. Ini untuk yang nota tadi ni adalah contoh. Okey, itu saja. Cikgu harap Haikal faham dan boleh siapkan latihan ni. Okey, itu saja. Selamat mencuba.